وأتم لنا إنك أنت التواب وفهما مستقيما وهداية صالحة اللهم اللهم علمنا علما نعرف به ونعرف به صراطك والأمم الملائكة وافتح علينا ورحمتك أسرار حكمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah ia supaya belajar ia akan ilmu, nescaya diampuni baginya dulu daripada bahawa berlangkah ia dan sabda ia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa berpindah ia dan barang siapa berpindah ia barang siapa berpindah tempat daripada suatu kampung kepada kampung yang lain, kepada suatu tempat kepada tempat yang lain. Tujuan dia berpindah itu supaya belajar ia akan ilmu. Bertujuan berpindah itu supaya mempelajari akan ilmu. Dikarenakan ilmu ialah ilmu agama. Supaya membelajar akan ilmu. Tapi ilmu yang dia nak belajar itu ilmu yang ilmu agama. Walaupun masuk di dalam alat-alat sekalipun. Walaupun ilmu itu lain pada ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu akidah, dikatakan ilmu kaedah bahasa Arab, artinya ke ilmu-ilmu yang mana-mana ilmu saja yang dibahagiakan di dalam agama Islam. Maka dia berpindah, dia pergi ke mana-mana tempat. Dia pergi kepada mana-mana tempat, tinggal kampung asal dia, pergi kepada mana tempat, ke mana-mana kampung, kepada mana-mana negeri, tujuannya untuk mentututi ilmu, untuk mencari ilmu, untuk nak belajarkan ilmu. Nescaya diampuni baginya, bagi barang siapa dahulu daripada bahawa berlangkah ia. Nescaya diampuni, nescaya diampuni, Allah Ta'ala mengampunkan bagi dia. Allah Ta'ala mengampunkan baginya, bagi barang siapa mengampun, yakni mengampun akan dosa-dosa dulu daripada bahawa berlangkah ia. Dulu daripada berlangkah ia, mana dulu daripada berlangkah kaki keluar daripada rumah. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia walaupun dia tak keluar, tak mula berjalan lagi. Tak mula berpindah, tak mula berjalan, tak mula bergerak kepada tempat, pergi kepada tempat yang dia nak belajar. Itu Allah Ta'ala dah mengampunkan.
Ini apa dia? Kelebihan menututi ilmu. Allah Ta'ala mengampunkan dosa bagi orang yang ada cadangan nak keluar daripada rumah dia pergi kepada suatu tempat untuk nak mempelajari akan ilmu. Ini masuk juga dalam maksudnya kita duduk di rumah, kita keluar daripada rumah pergi kepada tempat mengaji di masjid ke di surau masalah. Contohnya di masjid ada buka tempat pengajian, maka kita keluar daripada rumah kita untuk pergi ke masjid untuk nak belajar. Itu pun masuk dalam kata berpindah. Itu pun masuk, bukan katanya berpindah mesti pergi kepada luar negeri atau luar kampung, tak mesti gitu. Maknanya kita keluar daripada rumah kita tujuannya untuk nak menuntut ilmu. Walaupun keluar daripada kampung kita, belajar di dalam masjid pun dalam kampung kita juga. Itu pun maksud dia katanya berpindah juga. Jadi maksudnya kita keluar daripada rumah bertujuannya menuntut ilmu. Maka dengan sebab ada azamnya begitu. Dengan sebab ada azamnya begitu, Allah Ta'ala dah mengampunkan dosa sebelum daripada kita langkah berkeluar daripada rumah untuk pergi kepada tempat mengaji. Tetapi yang sepatutnya ingat bahasanya dosa yang diampun dengan tidak taubat. Dosa yang diampun dengan tidak taubat itu ialah dosa kecil. Sebab apa? Sebab ittifaq oleh ulama bahasanya segala dosa besar tidak diampun melainkan dengan taubat. Dosa besar tidak diampun melainkan dengan taubat. Kalau gitu kita boleh faham daripada hadis ini bahasanya diampun baginya diampunkan dosa-dosa kecil. Bukan dia segala dosa termasuk dosa besar. Sebab dosa besar itu tidak tergugur melainkan dengan taubat. Adapun dosa kecil boleh gugurkan dengan taubat, boleh gugurkan dengan amalan kebajikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalan amalan kebajikan itu menghilang akan kejahatan. Jadi sini apa dia? Berpindah, berkeluar pada rumah, qasad sengaja nak keluar pada rumah untuk menuntut ilmu itu setengah daripada kebajikan. Setengah daripada kebajikan yang menggugur akan dosa. Seperti kita mengambil wudu, itu pun menggugur akan dosa juga. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kecil dengan sebab kita keluar, nak keluar ada cadangan, nak keluar pada rumah untuk menuntut ilmu. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu, hal keadaannya beramal ia dengan dia atau tiada beramal ia dengan dia, nescaya adalah yang afdal daripada bahawa sembahyang ia 1000 rakaat berbuat sunat.
barang siapa belajar akan satu bab. Barang siapa belajar akan satu bab, akan suatu masalah, akan suatu perkara daripada ilmu. Dia belajar satu ilmu. Contohnya dia belajar bab solat, dia belajar bab puasa, dia belajar bab zakat, dia belajar bab nafkah, dia belajar bab apa dia lagi katalah, dia belajarkan suatu bab daripada ilmu. Hal keadaannya beramal dengan dia atau tiada beramal. Hal keadaannya keadaan seorang itu beramal dengan dia, beramal ia seorang barang siapa dengan dia dengan ilmu, atau tiada beramal ia seorang dengan dia dengan ilmu. Jadi maksudnya dia belajar akan suatu bab, suatu masalah daripada ilmu. Apabila dia tahu, sama saja dia beramal dengan ilmu itu atau dia tak beramal dengan ilmu itu. Nascaya adalah yang afdal daripada sembahyang. Nascaya adalah membelajar akan suatu bab tadi. Membelajar akan suatu bab tadi adalah ini adalah mempelajari akan suatu bab daripada ilmu itu yang afdal. Mana yang lebih pahala, yang lebih banyak pahala daripada bahawa sembahyang ia seorang 1000 rakaat, tapi 1000 rakaat itu berbuat sunat. Mana 1000 rakaat sembahyang sunat. Di sini nak bandingkan daripada suatu masa kita guna untuk belajar. Satu masa dan kita guna untuk sembahyang sunat. Contohnya kita guna masa belajar 1 jam. Dan kita guna masa juga 1 jam untuk sembahyang sunat. Kita guna 1 jam untuk belajar. Kita guna masa 1 jam untuk sembahyang sunat. Contohnya 1 jam tu dapat berapa rakaat? Kita katanya dapat 20 rakaat. Tak, walaupun tak sampai 1000, tapi kita katanya 1 jam tu dapat 20 rakaat. Maka pahala yang kita dapat daripada sembahyang sunat pada masa 1 jam, pahala yang kita dapat daripada belajar 1 jam. Maka pahala mana yang banyak? Mana yang banyak? Maka jawabnya, pahala yang kita dapat daripada belajar itu lebih banyak daripada kita bersembahyang sunat. Itu makna kata adalah yang afdal. Adalah yang afdal. Sebab afdal dengan mana terlebih banyak pahala. Terlebih banyak pahala. Maknanya pahala yang kita dapat daripada menuntut ilmu, mempelajari akan ilmu itu lebih banyak daripada pahala kita daripada kita sembahyang sunat lagi. Walaupun kita katanya walaupun katanya belajarkan suatu ilmu itu ilmu alat sekalipun, tetapi ilmu alat seperti ilmu nahwu, katanya ilmu saraf dan lain-lain lagi yang dipanggilkan ilmu alat. Tetapi walaupun ilmu alat, tetapi masuk di dalam ilmu agama juga. Sebab tak boleh nak faham Quran hadis melainkan dengan alat-alat, tak boleh nak menolakkan syubhat melainkan dengan alat-alat ilmu alat. Itu termasuk juga. Jadi
masa yang kita guna pada menuntut ilmu dan masa yang kita guna pada ibadat yang lain, maka pahala yang kita dapat pada masa daripada menuntut ilmu itu lebih banyak daripada kita mengibadahkan dengan ibadat yang lain yang sunat-sunat. Sebab itulah kata Imam Nawawi, talabul ilmi afdalul ibadat. Afdalul ilmi talabul ilmi afdalul ibadat. Menuntut ilmu ini afdalul ibadati, ibadat yang paling lebih. Ibadat yang paling lebih. Sebab tu kita belajar ni satu jenis ibadat juga. Satu jenis ibadat lagi pulanya pahala dapat banyak daripada ibadat yang lain. Ini setengah-setengahnya faham bahawasanya dia tak faham, dia tak nampak katanya belajar ilmu ni suatu ibadat. Padahal kita beribadat dengan membelajar akan ilmu. Kita suatu amalan ibadat kita. Kita belajar dalam bulan Ramadan. Kita belajar kitab, belajar apa dalam bulan Ramadan, itu setengah pada kita buat ibadat di dalam bulan Ramadan. Sebab menuntut ilmu, talaki kitab, apa semua tu masuk dalam bagai ibadat. Lagi pula ibadat yang lebih yang paling lebih pahala daripada yang lain tadi. Itu. Jadi maknanya semata-mata lah. Jadi menuntut ilmu, masa yang kita guna pada menuntut ilmu lebih baik daripada masa kita guna pada ibadat yang lain, nisbah pahalanya. Tapi dia ada tulis angka 1, rakam 1 turun ke bawah. Katanya adalah ia afdal daripada sembahyang ila akhir, hingga akhir. Ini kelebihan bagi semata-mata belajar ilmu jua. Jadi gitulah tadi tu, semata-mata belajar tu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat dengan putus tilik, dengan tidak tilik daripada beramal atau tiada. Kita tak tilik bahwasanya orang itu beramal dengan ilmu yang dia belajar tadi atau tiada. Tak ada tilik gitu. Sebab tu dihuraikan gitu tadi. Masa 1 jam kita belajar dengan masa 1 jam kita berbuat sunat, bersemayang sunat, mana pahala, mana untung nisbah pahalanya? Tentu masa yang kita guna dalam belajar itu lebih untung daripada 1 jam yang kita guna bersemayang sunat. Sebab sini itu nak banding saja, nak bandingkan di antara ibadat daripada amalan menuntut ilmu dengan amalan berbuat sunat. Nak banding dua tu, ngaji dengan sembahyang sunat. Mudah cakap, mudah-mudahnya mengaji talaki kitab, mengaji buka kitab dengan sembahyang sunat, mana banyak pahala. Itu ya. Nak cakap tentang di situ ya. Dengan putus tilik, dengan tidak tilik daripada beramal atau tiada. Tak, kita tak ada tilik kepada bahasanya orang itu selepas pada dia belajar, dia beramal ke tidak dengan ilmu dia, kita tidak tilik di situ. Tapi kalau beramal, maka alhamdulillah. Tetapi kalau tak beramal, maka dicelai. Kalau beramal, maka dipuji. Kalau tidak beramal, maka dicela, dimarah oleh Allah Ta'ala. Tetapi masalah di sininya kita nak bandingkan di antara dua jenis ibadat. Sebab menuntut ilmu, mempelajarikan satu bab itu satu ibadat. Bersemayang sunat pun itu pun satu ibadat. Mana yang pahala dapat banyak?
mana banyak dapat pahala daripada dua ibadat itu? Maka memanglah jawabnya, ibadat menuntut ilmu ini lebih banyak daripada ibadat yang lain. Tetapi kalau dia sudah belajar, dia tahu kalau dia beramal, maka dia dapat kepujian. Tetapi kalau sudah belajar dia tak beramal, maka dicela, dimarah oleh Allah Ta'ala pula. Adapun tiap-tiap keduanya, beramal dan tiada beramal, itu baginya hukum yang maklum. Adapun tiap-tiap keduanya, beramal dan tiada beramal, itu baginya, bagi tiap-tiap hukum yang maklum. Hukum orang beramal dengan ilmu dah maklum. Hukum orang yang tak beramal dengan ilmu dah maklum. Dan telah datang mencercakan mereka yang tiada beramal dengan ilmunya. Dan telah datang warid hadis pada mencercakan. Ada hadis datang mencercakan, mencelakan mereka yang tiada beramal dengan ilmunya itu. Di beberapa hadis ada banyak datang hadis mencercakan, mencelakan mereka yang tidak beramal dengan ilmunya. Setengah daripadanya, setengah pada beberapa hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min alimin la ya'malu bi'ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadati wa nadahu munadim minas sama'i ya fajiru khasirtad dunya wal akhirah. Artinya, tiada daripada orang alim yang tiada beramal dengan ilmunya, malaikat mencabut Allah Ta'ala akan ruhnya atas ketiadaan syahadah, maknanya mati dengan keadaan tiada beriman, mati dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Dan menyuruh akan dia, dipanggil, disuruhkan dia oleh yang menyuruh daripada langit ketika dia mati. Hei yang jahat, hei yang jahat, wahai orang yang jahat, rugi engkau. Jahat dengan sebab tak beramal dengan ilmu, rugi engkau pada dunia dan akhirat. Pada dunia rugi, rugi masa sebab menuntut ilmu, masa dia menuntut ilmu tapi tidak berfaedah dengan masa itu. Dan akhirat pun rugi juga sebab jatuh di dalam azab. Belajar ilmu tapi tak membawa kejayaan kepada diri. Itu setengah daripadanya. Hadis yang mencelakan akan orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia tahu. Kalau kita nak tengok yang sebut dalam Quran tu banyak. Daripada ulama daripada Yahudi dan Nasrani. Daripada orang-orang alim daripada Nasrani yang disebut-sebut dalam Quran, maka mereka semuanya tahu apa yang sebenar tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam, apa semua mereka yang tahu. Tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu, mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak beramal dengan ilmu, langsung tak beriman. Tak beriman, sepatutnya dia lebih kenalkan Nabi Muhammad itu lebih kenal daripada anak dia sendiri lagi. Tetapi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu setengah daripada rupa tidak beramal dengan ilmu. Pendeknya kita boleh ambil daripada hadis tadi, bahawasanya kita belajar satu bab ke, ataunya lebih banyak ke, ataunya tak sampai satu bab ke, sebab dikandaki belajar akan satu bab, setengah-setengah daripada satu bab itu kena pakai masa.
Setengah satu bab tu sehari pun dah sepenuh. Setengahnya 1 jam tak sudah lagi, tak sepenuh lagi. Pada katanya barang siapa belajar walaupun tak sampai 1 bab, walaupun lebih daripada 1 bab, itu tak jadi kait. Tak jadi kait. Yang maksudnya barang siapa yang belajar akan ilmu, sama ada 1 bab ke, artinya lebih banyak daripada 1 bab, artinya tak sampai 1 bab. Maksudnya dia belajar akan ilmu. Lepas tu kita tak kira, sebab kita kira dia belajar, lepas ada belajar, adakah dia nak beramal dengan ilmu dia itu atau dia tak beramal, kita tak tahu. Kita tak tahu, kita nak kira masa, contohnya sekarang kita dalam belajar ilmu. Lepas pada ni nak beramal ke tidak dengan ilmu kita, belum tahu. Tapi azamnya nak beramal lah. Kira katanya masa kita guna. Kita guna masa untuk belajar ilmu. Perbuatan menututi ilmu, perbuatan belajar ilmu, itu lebih afdal daripada perbuatan sembahyang sunat. Itu yang maksud dia. Masa belajar 1 jam dengan masa sembahyang sunat 1 jam, mana dapat pahala banyak, mana lebih utuh. Itu maksud daripada hadis. Sebab tu tak pilih pada katanya tak kira dia tu beramal ke tidak. Selepas pada dia tahu dia beramal ke tidak. Ni kita dah kira masa dia guna untuk belajar ilmu. Contohnya kita sekarang kita dah belajar, ada mengadap kitab, ada mengadap guru masalah, itu masa kita belajar. Lepas tu kalau kita tak belajar, kita sembahyang sunat. Kalau kita tak belajar kitab, kita sembahyang sunat. Sekiranya kalau ada dua-dua itu, masa ni juga nak belajar, masa ni juga nak sembahyang sunat, masa ni juga nak belajar, masa ni juga nak sembahyang sunat. Contohnya kita mulai pukul 10 ni juga kita nak sembahyang sunat duha. Masa ni juga kita nak belajar. Jadi maknanya didulukan akan mempelajari ilmu, sebab pahala ini dapat banyak daripada ibadat yang lain. Itu maksud katanya adalah yang afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjalani akan satu jalan menututi ia padanya akan ilmu, nescaya memudah oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga, dan bahwasanya segala malaikat itu sungguhnya menghantarkan segala sayapnya bagi orang yang menututi ilmu kerana redha dengan barang yang ia memperbuat. Dan orang yang alim itu sungguhnya meminta ampun baginya oleh mereka yang di dalam segala langit dan di dalam bumi, hingga segala ikan di dalam air. Dan kelebihan orang alim atas abid itu seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Dan bahawasa ulama itu daripada waris bagi anbiya. Panjang adanya. Katanya barang siapa menjalani akan satu jalan menututi ia padanya
akan ilmu. Barang siapa menjalani akan satu jalan. Bahasa Arabnya man salaka tariqan yabtaghi bihi ilmah. Barang siapa menjalani akan satu jalan. Bahasa Arabnya man salaka tariqan. Barang siapa berjalan pada satu jalan. Dia berjalan pada satu jalan. Menututi dengan dia dengan jalan. Menututi ia padanya pada jalan. Akan ilmu. Apakah maksud dengan kata jalan? Apa maksud dengan kata jalan? Ini cuba kita perhati sikit pada apakah maksud dengan tanya menjalani. Yang kita segera fahamnya jalan pergi jalan di atas jalan, kita lalu jalan. Barang siapa menjalani akan satu jalan, dia berjalan di atas satu jalan. Menututi ia, hal keadaannya menututi ia, membelajar, menututi ia barang siapa padanya pada jalan. Bukan maksud belajar di tengah jalan. Menututi ia padanya akan ilmu. Menututi ia padanya pada jalan akan ilmu. Jadi jalan, berjalan, berjalan pada jalan. Itu sepatut kita faham. Bahasa Arab katanya salaka tariqan yabtaghi bihi ilma. Berjalan pada satu jalan, hal keadaannya menututi dengannya pada jalan itu akan ilmu. Kalau kita faham zuhid, katanya kita berjalan pada satu jalan untuk nak pergi belajar ilmu. Kalau kita faham gitu, kita berjalan di atas satu jalan. Jalan kaki ke dengan kenderaan ke sama. Tapi dalam hadis katanya menututi padanya, pada jalan akan ilmu. Belajar di tengah jalan. Kita berjalan di satu jalan, menututi, mempelajari akan ilmu padanya pada jalan. Belajar di tengah jalan, tak sampai ke tempat lagi. Lalu itu bukan maksudnya berjalan di atas jalan, jalan kaki, berjalan dengan kenderaan, bukan maksudnya. Sebab
Cuba kita perhati tengok. Barang siapa sahaja, barang siapa, yakni siapa sahaja berjalan, ia akan satu jalan. Mana dia berjalan di atas jalan. Memanglah kita kena berjalan atas jalan. Nak berjalan pergi ke mana-mana, jalan ikut jalan. Kita berjalan kaki ke dengan kenderaan, jalan pada jalan. Kalau tempat kita kalau tak jalan ikut jalan, jalan dalam hutan, dalam rupuk, dalam apa lah. Mesti kena berjalan mengikut jalan. Tapi masalahnya ia kata menututi ia padanya akan ilmu, menututi mempelajari padanya pada jalan. Menututi membelajar padanya pada jalan akan ilmu. Kalau belajar dengan cara online boleh. Belajar pada tengah-tengah jalan kan. Tapi sini tentu bukan maksud. Bukan sahaja. Sebab itulah berjalan pada jalan, dia nak sama dengan kata mazhab. Sebab katanya zahaba mana pergi, mana jalan. Lepas tu mazhab katanya jalanan. Mazhab Imam Syafi'i, jalanan Imam Syafi'i. Tapi bukan maksud begitu. Nak bandingnya zahaba mana pergi, mazhab asalnya mana pergi, tempat pergi. Tapi bukan maksud. Maknanya jalanan. Jalanan maknanya pendapatan bagi Imam Syafi'i. Maka di sini ada dibandingkan. Berjalan itu maknanya membuat. Mengamalkan. Berjalan, menjalani, salaka, maknanya membuat. Tarikon, cara buat. Tarikon maknanya cara buat. Contohnya, nak memasakkan suatu masakan. Maka cara memasakkan satu jenis masakan yang sama, setengahnya tak sama cara dia. Cara dia tak sama. Cara setengah-setengah negeri tak sama. Maka cara telah menjalani di atas cara ini, kita buat dengan secara ini, mana kita jalan di atas tarikah ini. Dia buat dengan secara di negeri lain, dia buat, dia memasak dengan cara lain, mana dia menjalani di atas satu jalan yang lain daripada kita. Maka kembali di sini, menututi ilmu. Menututi ilmu, mencarikan ilmu. Mencarikan ilmu, nak membolehkan ilmu, nak mendapatkan ilmu. Bukan dengan semata kita buka kitab, menghadap guru, satu jalan ini, bukan. Nak dapat ilmu, masuk di dalam kata menututi ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu ni banyak cara. Setengah orang tu dia tak pandai apa sekara lagi, maka nak belajar dia mestilah kena menghadap pergi guru. Nak belajar dia mesti kena menghadap pergi guru. Menghadap pergi guru saja-saja pun tak jadi lagi. Guru kena hurai lagi pada dia. Itu satu cara dia belajar. Maka setengah orang tu dia belajar walaupun menghadap pergi guru tapi tidak berkitab. Setengah orang tu belajar menghadapi guru, berguru, guna kitab. Setengah orang pulanya guna kitab tapi tak pandai nak tanda lagi, tak pandai nak tulis lagi, semata-mata dengar.
Setengah itu belajar berkitab serta pandai tulis apa-apa yang sepatut ditulis dalam kitab. Dobit-dobit dia. Setengah orang itu dia dah pandai belajar kitab, tapi belajar dia dengan secara maksud jenis belajar dia mengulang kaji akan apa yang dia belajar. Itu pun menuntut ilmu juga. Dia ulang kaji, dia ulang balik akan apa yang dia belajar supaya dia tak lupa dengan ilmu yang dia belajar. Itu pun bagai menututi ilmu juga. Dan setengah daripadanya apa dia menghafalkan segala akan ilmu-ilmu. Seperti setengah pelajar tu menghafalkan matan-matan pada ilmu nahwu, pada ilmu fiqh, pada ilmu akidah, pada ilmu saraf. Itu satu cara menututi ilmu. Bagi mereka yang pandai menututi ilmu, dia tak hafal, dia tak apa, dia buka kitab, dia baca sendiri, dia faham sendiri. Orang yang dah kuat, ilmu dia, kebolehan dia dah kuat, dia tak mesti berguru, alat dia dah cukup, maka apabila dia nak tahukan suatu ilmu, dia tak beranjak kepada menghadap TV guru, dia tak beranjak kepada huraian guru, dia sendiri boleh faham daripada kitab-kitab, walaupun kitab Arab sekalipun dia boleh faham. Dia nak tahukan suatu perkara yang dia belum tahu lagi, dia buka kitab. Dia buka kitab, dia baca, dia faham. Dia buka kitab, dia baca, dia faham. Itu satu cara daripada cara menututi ilmu juga. Jadi pendek katanya, cara menututi ilmu itu berbagai-bagai cara. Banyak cara untuk nak menututi ilmu. Ini diketahui oleh orang-orang belajar. Kita dengan secara kita belajar pada pagi ini satu cara saja daripada beberapa cara untuk nak membolehkan ilmu, nak menghasilkan ilmu. Maka satu cara yang disebut tadi itulah dikatakan jalan. Itulah dikatakan jalan. Jalan apa? Cara kita menututi ilmu. Saya belajar menututi ilmu saya dengan cara begini, tak apa, guru. Kalau buka kitab baca sendiri saya tak faham. Saya belajar dengan secara dengan huraian daripada guru. Itu satu jalan. Itu satu jalan. Maka perbuatan kita dengan satu jalan tadi, membelajar, mendengar huraian itu menjalani pada satu jalan. Bukan maksud berjalan di tengah jalan, belajar di tengah jalan. Bukan maksud. Maksudnya kita kita mengerjakan suatu kerjaan untuk nak membolehkan ilmu. Kita membuatkan suatu perbuatan untuk nak membolehkan ilmu. Apa dia perbuatan kita? Kalau orang belajar, apa? Setengah daripadanya kita membuatkan suatu amalan untuk nak membolehkan ilmu, menghafazkan matan-matan. Itu maknanya menjalani akan satu jalan. Apa? Menghafalkan segala akan matan-matan. Itu dia berjalan di atas satu jalan. Contohnya kita nak makan nasi. Tapi cara masing-masing. Kita kalau nak makan nasi, kita masak sendiri, masuk ke dapur, kita memasak sendiri. Cara kitanya begitu. Apabila lapar nasi, maka kita masuk ke dapur, kita memasak sendiri. Masak kita makan. Itu cara kita, cara nak dapat makan nasi. Tapi setengah orang lainnya, cara dia nak dapat makan nasi, dia tak buat gitu. Dia ambil duit, dia pergi ke restoran. Itu satu cara dia. Itu cara dia untuk nak dapat makan nasi.
Kita cara kitanya apabila nak makan nasi masuk ke dapur. Buka gas, buka apa. Setengah orang masa dulunya nak dapat nasi tak buka gas. Apa dia? Bakar kayu. Bakar kayu berasak. Menyalakan kayu-kayu api. Baru dah boleh memasak. Baru dah boleh makan. Itu cara orang dulu. Cara orang sekarang memasak di dapur dengan guna gas, guna alat elektrik. Setengah orang tu nak dapat nasi tu cara dia ni tak payah bawa duit. Bawa duit pergi ke restoran, dah dapat makan nasi. Itu cara dia begitu. Itu salaka menjalani pada satu jalan. Menjalani pada satu jalan. Jadi maknanya kita membuatkan apa-apa amalan untuk nak dapat ilmu. Orang ni cara nak dapat ilmu dia pada masa ni, dia belajar. Dia mengadap, dia talaki kitab di depan guru. Itu satu jalanan dia. Itu maknanya dia menjalani di atas jalan, di atas cara belajar dia. Setengah pada belajarnya, apa dia? Muhafaz, setengah padanya mutalaahkan kitab, murajaah kitab sendiri. Itu maknanya banyak. Itu dimaksudkan katanya menjalani akan satu jalan. Menjalani akan satu jalan menutupi ia padanya akan ilmu. Mana dia buatkan suatu perkara untuk mengumpulkan ilmu dengan mana-mana cara sekalipun. Kalau begitu maknanya tariqah. Tariq jalan, mana apa? Tariqah. Cara-cara. Macam kata tadi, cara orang ni masaknya begini, cara orang ni masaknya begini. Walaupun menunya sama, panggilannya sama, tom yam semua, tapi caranya setengah orang tu begini, setengah orang begini. Itu tariqah dia panggil. Tariqah yang dia ajar oleh guru dia, dia belajar cara begini, begini, dia cara belajarnya begini, yang dia buat. Tariqah tak sama. Caranya tak sama. Jadi pada katanya cara-cara jalan-jalan untuk nak dapat ilmu, perbuatan untuk nak dapat ilmu tu banyak. Maka perbuatan-perbuatan yang kita buat untuk nak dapat ilmu tu banyak, maka kita buatkan perbuatan itulah mana katanya menjalan akan satu cara. Untuk menutupi ilmu, untuk nak bolehi akan ilmu. Nasjaya memudah oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga. Nasjaya memudahkan oleh Allah Ta'ala baginya akan jalan kepada syurga. Akan jalan kepada syurga. Ini pun sama juga, jalan. Nasjaya memudahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memudahkan bagi dia akan jalan. Apa maksud jalan? Amalan. Memudahkan baginya akan jalan, yakni akan amalan kepada syurga. Perbuatan untuk nak masuk syurga. Tuhan jadi mudah. Orang ni dia usaha, jadi maksudnya siapa-siapa yang duduk dalam usahaan untuk nak mendapati ilmu, Allah Ta'ala memudahkan dia akan buat amalan untuk nak dapat syurga. Bukan jalan kiri-kiri, kanan-kanan, bukan begitu. Ini kena ambil kiri, ini kena ambil kanan, ini kena U-turn, bukan begitu. Jadi maknanya Allah Ta'ala memudahkan baginya akan jalan, akan amalan kepada syurga. Amalan yang membawakan dia kepada masuk syurga. Jadi orang yang bersungguh dalam menuntut ilmu, orang itu juga akan bersungguh pada amalan yang boleh dapat syurga. Itu maksudnya. Dikandaki jalan itu ialah amal, tapi nak kalau kita jaga sikit boleh, akan jalan, yakni akan amalan yang soleh. Amalan yang soleh yang boleh yang menyampai kepada syurga. Dan begitu juga dikandaki memudah tu, Allah Ta'ala memudahkan bagi dia membuatkan amalan yang soleh.
Allah Ta'ala memudahkan dia akan cara nak menambahi akan ilmunya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tengok, kalau kita perhati tengok bahawasanya kalau orang yang duduk di dalam belajar akan ilmu, nah maka orang itu dia bersungguh juga pada amalan yang lain. Kalau siapa yang segan dengan belajar ilmu, tak nak belajar ilmu, tak nak hafal, tak nak apa, tak nak talaki kitab, tak nak belajar amalan lain pun tak nak juga, kurang juga. Kalau amalan lain dia tak nak, kalau belajar dia tak nak belajar, amalan lain pun dia kurang juga nak buat. Sebab Allah Ta'ala tidak memudahkan bagi dia. Tetapi kalau dia tu dalam usahaan untuk nak mendapati ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan dia membuatkan amalan boleh menyampaikan dia kepada syurga. Amalan yang soleh yang lain-lain daripada amalan menuntut ilmu itu. Maka Allah Ta'ala mudahkan. Rajin sembahyang Jumaat, rajin baca Quran, rajin apa lagi, banyaklah. Dia suka sembahyang Jumaat, dia suka berzikir, dia suka baca Quran, dia suka bertahlil, banyak. Sekiranya kalau dia menuntut ilmu, Allah Ta'ala memudahkan jalan kepada syurga. Dan juga dalam katanya, Allah Ta'ala memudahkan bagi dia perbuatan yang menambahkan ilmu. Semakin belajar, Allah Ta'ala memudahkan. Sebab tu satu rahsia bagi kita belajar ilmu. Semakin kita bersungguh dalam belajar, maka semakin dapat senang. Semakin lama, semakin senang dapat ilmu. Contohnya macam gaji lah. Awal-awal kita belajar, awal-awal kita bekerja tu, gaji memang rendah. Tapi apabila lama, dia meningkatkan gaji. Sehari asalnya 300 masalah. Asalnya sehari itu 100 masalah awal-awal kerja. Tapi lama kelamaan apa dia? Gaji itu akan naik 300 400 pada satu hari. Maka belajar ilmu pun gitu juga. Maksud dalam katanya sahhalallahu tariqan ilal jannah. Maksud dalam itu juga apabila kita belajar ilmu lama masa. Apabila semakin lama semakin senang dapat ilmu. Contohnya satu masalah. Masalah ni kalau kita belajar pada awal-awal belajar dulu, nak boleh faham kena dengar hurainya 1 jam. Satu masalah, nak boleh faham satu masalah, kita kena dengar huraian dianya, kena dengar kupasan huraian daripada guru 1 jam baru boleh faham satu masalah ni. Tetapi masalah ni kalau kita belajar dalam keadaan kita dah lama masa kita belajar, 5 minit pun dah faham. 5 minit dengar huraian 5 minit pun dah faham. Setengah tu dengar huraian sedikit, hurai 1 minit dia dah faham. Itu maksud katanya memudah oleh Allah Ta'ala akan jalan kepada syurga juga. Jadi setengah masalah tu kalau kita ingat baru-baru belajar dulu, masalah ni tak nak faham. Kalau orang hurai 1 jam pun kita tak jelas faham, tak nak faham. Tapi masalah ni apabila kita belajar dah lama, kita dihuraikan 5 minit pun dah cukup. Atau hurai 1 minit pun dah cukup, dah faham. Apa tu maksud katanya? Semakin sehari semakin mudah faham. Semakin hari semakin mudah difaham. Itu satu usia yang kita belajar ini. Nescaya memudah oleh Allah Ta'ala baginya akan jalan kepada syurga. Dan satu perkara lagi bahawasanya sebab tu ulama ambil di sini juga katanya Allah Ta'ala memudahkan bagi seorang yang Allah Ta'ala hendak nak menjadikan dia. Jadi maksudnya siapa yang Allah Ta'ala hendak nak jadi orang yang mempunyai ilmu, Allah Ta'ala memudahkan jalan menuntut ilmu. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala hendak nak jadikan orang itu ahli syurga, Allah Ta'ala memudahkan bagi dia akan perbuatan untuk nak membawakan dia kepada ilmu. Itu berhajat pada memudahkan.
apabila kullun muyassarun ila ma khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, kita semuanya dimudahkan kepada perkara yang dijadi untuknya. Contohnya orang tu nak jadi orang alim. Maka masa muda dia tak payah nak belajar. Ibu bapa tanya, mau kena pergi belajar. Belajar. Pergi tempat belajar dia bersungguh. Tak lama jadi orang alim. Sebab apa? Allah Ta'ala dah takdirnya begitu, Allah Ta'ala memudahkan. Supaya sama juga siapa yang Allah Ta'ala takdirkan bahawasanya dia akan jadi ahli syurga, harapnya kita semuanya begitu, Allah Ta'ala memudahkan bagi kita akan amalan membawa kepada syurga. Dia tak payah nak semayang, tak payah nak puasa sampai masa puasa, dia puasa tak payah. Tak payah, tak jadi berat, berasa senang saja buat puasa, berasa senang saja semayang Jumaat, apa-apa lagi. Itu maknanya orang itu Allah Ta'ala memudahkan bagi dia. Akan amalan-amalan itu untuk jadi dia tu ahlikan, untuk dijadikan dia tu ahli syurga. Itu maksudnya nascaya memudah oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga. Maka masa dah sampai, kita sambung esok lagi dalam hadis yang sama lagi. Kita sambung pada katanya, dan bahwasanya segala malaikat itu sungguhnya menghantarkan segala sayap baginya, bagi orang yang menututi ilmu. Wallahu alhamdulillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العالم اللهم إنا نستغفرك ما قرأنا وسلام. الحمد لله.